Tak. Dia dua qaulah air mutanajis ni, bila jatuh najis tidak memberi apa-apa kesan pada air. Sifat air masih kekal macam air mutlak, dia kira mutlak lah. Kalau kita ambil sikit, lepas tu kita bubuh najis lain, tu cerita lain. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Air musammas tu, adakah air terdedah ke matahari direct ataupun dia dipanaskan oleh matahari? Dipanaskan oleh matahari. Walaupun dia lusuk kan? Ya. Tentang umur dan luar, Ustaz. Kalau macam mana kita tak pernah elakkan daripada riba zaman sekarang. Jadi apa hukum kalau kita terpaksa mengambil? Dekat Malaysia ni ada alternatif kan? Ada. Guna alternatif tu. Walaupun ada orang kata macam alternatif tu bukan yang terbaik. Tapi kita kata setakat ni itulah yang ada. Setakat ni itulah yang ada. Untuk menyelamatkan agama kita dan harta kita, kita guna yang itulah. Alhamdulillah kita kena terima kasih juga orang buat perbankan Islam kat Malaysia ni. Antara yang subur lah kat Malaysia ni. Perbankan Islam kita, takaful kita, antara yang bagus. Yang bagus. Mungkin dekat negara lain kita tak ada pilihan sangat lah. Bila ada pilihan, dia tak nama umum baluar lah. Tapi ada situ kalau macam bertakaful kenderaan, kalau kenderaan melebihi 15 tahun, dia salah ambil takaful tak cover. So tak ada alternatif, kita kena ambil konvensional. Kereta saya tahun 97 saya pakai takaful. Kena carilah. Ada syarikat takaful yang tak mau ambil, ada syarikat takaful yang nak ambil. So kita kena carilah. Bila dah tak ada sangat, tapi saya jumpa lah kan takaful. Tapi kalau tak ada sangat, maka dalam keadaan tu Syekh Mustafa Zarqa antara yang sebutlah dibenarkan untuk kita berurus niaga bila tak ada dah alternatif. Cuma jadi masalah tu bila nak claim tu. Kerana claim tu dikira sebagai riba. Kan? Tu yang masalah. Kita memanglah kita darurat kerana kita nak pakai kereta, susah tak ada kereta kan. Jadi bila kita claim, masa tu adakah yang kita dapat beribu-ribu tu darurat? Kan? Kita ambil modal je lah. Berapa yang kita bayar tu. Yang selebihnya sepatutnya kena pulang balik. Tapi kalau pulang balik, dia akan guna untuk urus niaga riba dia pula. So kata para ulama hari ni semasa dia kata sedekahkan kepada orang miskin ataupun baitul mal untuk kemaslahatan awam. Boleh? Tapi Ustaz, dalam isu EPF tu kan, EPF ni adalah simpanan secara paksa kan. Lepas tu contoh katakan macam orang tu dia jika seorang tu terpaksa memulakan balik jumlah yang bukan asal kan, dia akan menjadi masalah yang agak besar lah. Utamanya macam orang tak bencin dan sebagainya, dia mati bahawa dia ketulang banyak dan sebagainya, orang sakit dan sebagainya, banyak urusan lain yang betul lah. Dia kalau KWSP ni memang kita tak ada pilihan. Yang tu umum baluar. Memang tak ada pilihan. Cumanya nanti bila keluarkan KWSP tu, kita kena keluarkan portion yang tak ni apa? Yang tidak halal lah. Tengok berapa persen daripada dividen tu, berapa persen yang tak halal, pelaburan yang tak halal. Bukan semua dividen tu tak halal. Ada dividen yang halal. Kita keluarkan sedikit. Kadar yang kita yakin dapat membersihkan harta kita. Apakah boleh menamakan anak dengan bukan bahasa bangsa ibu bapa berkenaan, tapi punya maksud yang baik dan berniat untuk bawa satu mesej dakwah, yakni Islam itu mudah, tidak menyusahkan walaupun bahasa berlainan, tapi masih boleh
tapi masih dalam syariat Islam. Contoh, ibu Melayu, bapa Melayu, nama anak Alexander. Orang Melayu dia bubuh nama anak dia Batrisha kan. Saya tengok banyak orang Melayu bubuh nama anak Batrisha sekarang lah. Dulu tak ada sangat Batrisha kan. Batrisha ni bukan bahasa Arab. Batrisha ni daripada perkataan Patricia. Orang Arab tak boleh sebut P. Dia P tu disebut B. Sir, bliss. You cannot barking here. Dia nak sebut parking kan? I'm not barking, I'm parking my car here. Tak ada masalah. Kalau nama tu bagus, tak ada masalah. Kita pun ada nama-nama yang kita pun tak tahu makna. Rozaimi apa makna tak tahu. Saya pun tak tahu makna nama saya apa kan. Tapi orang panggil Rozaimi, orang buat nama kita Rozaimi, okey lah kan? Kalau maknanya baik, tak apa, tak ada masalah. Bukan Arab lah. Tapi nama yang baik di sisi Allah apa? Abdullah wa Abdul Rahman. Berbuatlah nama Abdullah Abdul Rahman. Kita ni benda yang bagus nampak lekeh benar. Nama apa? Abdullah. Allah, lekeh benar kata. Tak glamour langsung nama tu. Betul tak? Bubuh nama orang saleh ke, bubuh nama Nabi ke, biar dia ikut tafaul, ikut jejak langkah. Tapi kita tu lah, nama yang bagus-bagus ni kita buat main. Saya tak suka macam drama-drama kita kan. Saya dah sebut ke belum? Nama bagus. Ibu susu Nabi, Halimatus Sa'diyah. Dapat kat orang Melayu, jadi Halimah Jongang. Fatimah, nama bagus Fatimah. Dapat kat orang Melayu, Fatimah Juling. Kita jadi takut nak ubah nama anak tu. Takut nanti orang kutuk anak kita Halimah Jongang. Kan? Jangan. Ni nama tokoh ni. Nama tokoh. Lepas tu dia takut buah nama yang tu, dia bubuhlah nama yang pelik-pelik. Macam nama orang putih sikit kan. Walaupun muka macam mamak aja. Tak apalah, okey lah tu kan. Yang penting makna okey. Masa sekolah dulu difahamkan air wuduk mesti sekurang-kurangnya 2 kolah. Bagaimana penggunaan spray air dalam botol digunakan untuk berwuduk? Air dalam botol ni, berwuduk ni, bolehlah, tak ada masalah. Sebab yang kita bincang ni air musta'mal, yang mana dia masuk balik. Bila air spray, dia tak masuk balik. Nabi pernah berwuduk menggunakan satu mud air. Mud ni mana satu tadahan tangan air. Banyak tu Nabi berwuduk. Cukup. Jadi kalau spray tu boleh lah. Cuma spray tu susah pula nak beli pula kan. Tapi kalau ada duit boleh beli. Tak ada masalah. Bolehkah satu tempat adakan solat berjemaah di mana jemaah berimamkan masing-masing imam? Dia kalau di masjid yang ada imam ratib, ulama berbeza pendapat. Imam ratib ni mana imam yang dilantik oleh pemerintah. Sebagian ulama dia tak benarkan 2 jamaah dalam satu masjid kerana tak nak berlakunya perpecahan umat dalam satu tempat. Tapi kalau surau tu memang tak ada imam ratib, tak apa. Kalau tak ada imam ratib, contohnya macam dia bagi contoh kat sini, bolehkah satu surau tu dia kata tempat kerja, surau dengan perempuan dengan lelaki ada partition. Sampai dia tak dapat tengok gerakan imam. Tak apalah, dia solat belah dia, kita yang lelaki solat belah sini. Tidak menjadi salah lah dalam isu tu. Wallahu alam. Jadi cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Ada satu lagi. Di sisi mazhab Syafi'i, najis ada beza antara Rawi Adami dengan najis yang lain. Ha?
Saya tak pasti yang tu. Setakat yang saya baca, kalau ikut mazhab Syafi'i, dua-duanya dikategorikan sebagai mutawassithah. Kecuali kalau yang budak umur 2 tahun yang masih belum makan, maknanya masih minum susu, yang tu dikira sebagai mukhaffafah. Cukup hanya sekadar kita renjiskan air di kawasan yang bernajis sehingga basah. Kawasan yang najis tu kita renjiskan air, kita titik air sampai dia basah, dikira bersih. Selain daripada tu saya tak tahu. Kenapa ada yang lain? Ha? Ada orang tanya. Mungkin baul adami yang maksud dia bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, yang masih lagi belum makan, masih minum susu. Dan saya bertanya kepada guru saya, Syekh Abdul Malik Sa'di, adakah susu ni hanya terhad kepada susu ibu ataupun dia susu tepung tu pun termasuk? Dia menyebut susu tepung juga termasuk. Dengan yang penting susu lah. Tapi kalau susu betul lah. Tapi kalau susu tu dah dicampur dengan macam-macam makanan, soya ke, nestem ke dengan susu tu, dikira makan lah. Yang penting susu. Susu. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf kalau ada tersinggung terasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين